Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi zidni ilman. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, hari ini kita masuk kisah yang ke-43 kan Ustaz? Al-Malhamah dan penaklukan kota Konstantinopel. Betul tak Ustaz? Ustaz okey ke Ustaz? Okey. Duduk share live dulu. Ustaz nak share? Okey, silakan Ustaz. Okey, jap. Okey, jap. Kisah 43 Kak Jeddah. Liza. Betul Ustaz, kisah 43. Buka surat 209. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. Baik, insyaAllah hari ini kita masuk kisah yang ke-43, 51 tolak 43. Kita ada berapa kisah lagi Kak Liza? 51 tolak 3, 7. Itu 7. 9. 8, 9. Lemah betul matematik. Okey. Dan kumpulan terakhir daripada buku kita ini, Profesor Dr. Sulaiman Ashqar memang sengaja susun hadis-hadis berkaitan dengan akhir zaman. Sebagaimana contoh nanti kita dah bincang tentang Al-Mahdi sebagai contoh ya. Tempoh hari, ciri-ciri dia, hidung mancung, nama macam Nabi Muhammad, Rasulullah kata apa semua itulah. Jadi ia cukup untuk menjadi pedoman kita sebenarnya. Ia cukup untuk menjadi pedoman kita agar tidak mudah untuk percaya orang ni dakwa. Sekarang ni dah banyak status Facebook. Sebenarnya saya adalah Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu. Jadi saya minta maaf kerana lambat bagi tahu semua orang. Boleh pula gitu. Kita pun boleh claim lah macam-macam lah. Boleh buat ni. Jadi sepatutnya kita tak mudah nak percaya ataupun tak mudah nak ni lah tentang hal-hal begitu ya. Baik, dalam Al-Malhamah adalah satu tempat yang berlakunya fitnah nanti. Ada beberapa hadis lah dalam ni, bukan satu tapi 1, 2 Ustaz, lain-lain Ustaz sangkut. Ada dua hadis yang menceritakan tentang Al-Malhamah. Sebelum ni kita bincang tentang apa dia?
Ani Mahdi. Sebelum ni kita bincang. Tak jelas? Dengar? Okey, putus pula. Sangkut pula Ustaz. Lain Ustaz tak gerak dah Ustaz. Ustaz? Dah, keluar tu dah Ustaz. Lain Ustaz ni. Saya guna saya punya wifi ni. Tak elok. Okey, dengar. Dengar tapi tak jelas juga Ustaz. Ustaz, lain Ustaz memang ganggu ni. Ustaz dah terkeluar semula. Ustaz tak boleh share screen tu. Lagi berat. Berat. Kalau tak boleh, tapi itulah Kak Liza tak ada yang PDF file ni lah, kita Kak Liza boleh share kan? Okey, sekali lagi percubaan. Okey ke? Clear? Okey, suara Ustaz clear. Saya tak buka video lah ya. Saya guna Ustaz, handphone punya wifi ni. dah Ustaz, kalau Ustaz nak suruh Kak Liza sharekan screen, boleh je. Tapi itulah Kak Liza tak ada PDF ke Ustaz boleh WhatsApp dekat Kak. Oh, kalau share screen dia jadi berat juga Berat. Dia tak Okey, jadi. okey, jap. Saya ni jap. Sekejap, Ustaz cuba hantar dekat Kak, nanti Kak sharekan dekat sini. Kak boleh sharekan. boleh. Lepas tu saya nak lukis-lukis boleh tak? Kalau nak lukis, itulah. Boleh. Tadi Kak boleh Kak, bagi permission, boleh. Okey. Sekejap Tak melukis tak best Sekejap Oh, dia kalau kita guna wifi ni, dia berat lah tak benda-benda tu tak? Dia kalau ada video, dia lagi berat lah Ustaz. Okey. Saya dalam library ni, orang library pun tak masuk lagi ni. Dia bagi kebenaran Ustaz guna tak balik lah. ke tak? Saya ada di ni dah. Oh, Esok dah nak pergi pula.
Hari Jumaat balik. On the way Kak Liza. Berdikit-dikit pula dia tu. Okey, dah sampai. Okey, jap kan nak buka. Ya Ustaz, sebab dia dah ke bawah kan. Okey, share screen. Sekejap. Share. Okey, nampak tak? Blank. Boleh? Baru ada. Ada. Okey, Okey. ada dah. Okey, start. Ustaz nampak ke Ustaz? Mana nak bagi share ke Ustaz ni? Oh, tipe. Okey, start. Ustaz cuba contoh tengok Ustaz. Conteng, saya guna apa Ni, highlight ni. Boleh tak? Ya. Boleh kot sebab selalu anak kau nak buat boleh je dia sharing. Tu boleh tu. Nampak? Annotate. Mana? Tak pergi dekat screen tu nanti ada kat sebelah kiri tu. Sebelah kiri ni Ustaz. Screen. Bila pergi kat Oh, screen ni. baru dia keluar. Okey. Boleh kat. Oh ni. Okey. Alright. Nampak dah Ustaz contoh. Oh, tapi saya tak boleh gerakkan teks ni. Kak Liza akan gerakkan. Ustaz baca je. Ustaz nak baca Kak Liza gerakkan. Okey. Ada berkejap Memang boleh lah. Biasanya kalau guna wifi. Oh ya, okey. Bos tak ada lagi. Ya, nanti apa nama pegawai habis lah. Ni tak stabil lagi ni. Kenapa kita mula slow Alamak. Oh, ni padam ni. Tak boleh padam pula. Boleh je Ustaz. Terpadam je Ustaz buat. Oh, tak syok ni. Tak clear.
Okay, tak apalah. Kita mula dulu sikit-sikit. Kita nanti kalau ada pegawai perpustakaan masuk, guna dia punya password untuk wifi yang lebih stabil. Okey, minta maaf atas kesulitan. Cik ni. Baik. Ala kullin, nak sebutnya tinggi sikit Kak Liza. Tajuk kita tadi tu. Okey, tajuk kita ni Al-Malhamah. Al-Malhamah. Kan? Konstantiniyah. Dua-dua ni nama tempat. Sebelum ni kita ada Al-Ahlas As-Sarra Ad-Duhaima. Al-Ahlas As-Sarra Ad-Duhaima. Jadi hadis-hadis akhir zaman ni kalau perasan, dia banyak macam bagi satu clue-clue. Tetapi ia tidak secara macam mana nak kata? Contoh disebut bila Nabi Isa turun nanti di Manaratul Baydha. Manaratul Baydha terjemahan literal adalah menara putih. Tapi dia sebut lokasinya di Syria. Jadi tapi tidak dijelaskan secara jelas di mana sebenarnya benda tu. Jadi ia membuka ruang untuk sebahagian orang mentafsirkan, mentakwil dan juga mengkiaskan. Oh, di masjid ni lah, di masjid ni lah, di masjid ni. So, adakah itu dibenarkan? Sebab sebahagian yang buat benda-benda begitu adalah ulama' juga. Tapi kita sebagai orang awam, pada saya lah, sebagaimana yang guru-guru kita ajar, wajarlah kita untuk tidak berlebih-lebih. Berlebih-lebih dalam rumus ke dalam penafsiran yang akhirnya entah di mana dia punya sejarah sudah membuktikan ramai orang yang terlalu kononnya nak faham, kononnya nak mendapatkan hakikat tentang benda-benda begitu, akhirnya mereka terjumur jauh dan akhirnya na'udzubillah tergelincir dan melakukan kesesatan, melampaulah dan seumpamanya. So yang terbaik pada saya lah, at least kita pegang dulu secara literal apa yang hadis sebut. Setakat tu dulu. Dan bila ada syarah hadis yang muktabar, maka kita pegang situ dulu. Second layer. Adapun bila benda tu nak berlaku dan kita nak sabitkan dengan apa yang berlaku di depan mata, itu memerlukan dan tidak ada keperluan pun untuk kita, tidak ada suruhan agama untuk kita cari. Macam kita dah sebut lama kan. Allah tak suruh kita cari siapa Dajjal, siapakah Al-Mahdi. Kerana bila sampai masanya dia keluar lah. Tak payah risau. Dan insya-Allah saya yakin kita semua tak sempat pun jumpa semua makhluk-makhluk Allah tersebut. Nah. Jadi jangan risau. Baik, kita mula tengok hadis. Kak Liza. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah yakni radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aku musa. Kita nak sapu sikit. La takun a'maq. Hatta yanzilul rumu bil a'maq aw bidabiqa fayakhruju ilaihim jayshun min al madinati min khiyari ahli al ardi yawma idzin. فإذا تصفوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذي نسبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية فيفتتحون قسطنطينية. Baik, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia tak sebut dalam matan, sepatutnya bawah pun tak adalah, tapi sebab kita nak tunjukkan rasa hormat, kita buat kurungan itulah.
Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak terjadi hari kiamat sehingga Rom al-a'maq ataupun maq atau dabiq lalu keluar kepada bala tentera dari Madinah daripada ahli bumi yang paling baik ketika itu. Orang-orang kami yang telah ditawan. Lalu kaum muslimin berkata, tidak, demi Allah. Okey, bos sudah sampai? Bos. Kak Liza tutup lah. Okey, Ustaz. Dah stop dah. Okey, jangan, sorry. Okey, baru syok. Baik, mana pula dia ni? Okey. Okey. Dah? Tak share lagi. Okey. Kak Syida ada ke ni? Kak Syida tak sihat tu. Oh, okey, Syafakillah. Hari ni baru betul Kak Liza. Baru nampak kala-kala. Alright. Banyak istilah tadi. Al-a'maq, dabiq. Baik, tidak terjadi hari kiamat sehingga Rom ke Al-a'maq dan juga dabiq. Lalu keluar kepada mereka bala tentera dari Madinah daripada ahli bumi yang paling baik ketika itu. Apabila mereka berbaris, Rom berkata, serahkan orang-orang kami yang telah ditawan, yang telah memeluk Islam, untuk kami bunuh mereka. Lalu kaum muslimin berkata, tidak, Allah, kami tidak akan menyerahkan saudara-saudara kami kepada kamu.
lalu mereka memerangi kaum muslimin, maka kalah 1/3 yang Allah tidak menerima taubat mereka selama-lamanya. Terbunuh 1/3 yang merupakan syuhada yang lebih afdal di sisi Allah, akan 1/3 menyerang yang tidak terfitnah selama-lamanya lalu menakluk Konstantin. Terjadi. Baik, of course banyak istilah yang perlu kita ni lah. Baik, kemudian katanya apa dia? Fabainama hum yastasimuna al-ghanaim, kambing ya. Qad allaqu suyufahum bizaitun idh saha fihim asy-syaitan innal masiha qad khalafakum fi ahlikum fayukhrujuna wa dhalika batilun fa idza ja'u asy-sya'ma kharaja. Maka sementara mereka membahagikan harta ghanaim ni, ghanimah jamak pada ghanimah, harta rampasan perang, mereka menggantungkan pedang di pokok zaitun. Tiba-tiba syaitan berteriak kepada mereka, sesungguhnya Al-Masih telah meninggalkan kamu pada ahli keluarga kamu, lalu mereka keluar, dan demikian itu adalah batil. Apabila mereka tiba di Syam, ia pun keluar. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لأنذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في هربته. Maka sementara mereka bersiap sedia untuk berperang, mereka menurunkan saf, yakni nak solat. Dalam riwayat lain mereka sedang nak solat subuh lah. Yakni tentera Islam nak berlawan dengan tentera Dajjal. Mereka pun yusawwuna as-sufuf. Ni bila kita nak solat. Kalau siapa pergi Madinah tu kan, istawu sufufakum wa'tadilu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf bitammu salah. Tu biasalah tu. Tiba-tiba, jadi bila tentera Mahdi, sebenarnya ni tentera Mahdi, di luar tu tentera Dajjal. Bila mereka nak perang, waktu ketika itu mereka pun sedang meluruskan saf. Waktu ni waktu subuh. Tiba-tiba diiqamahkan solat. Maka adalah seorang iqamahkan solat. Lalu Isa bin Maryam turun dan mengimami mereka. Turun dari langit. Apabila musuh Allah melihatnya, musuh Allah di sini adalah Dajjal, maka ia lebur seperti leburnya garam dalam air. Sekiranya ditinggalkan, nescaya ia lebur sehingga binasa. Akan tetapi Allah membunuhnya dengan tangannya sendiri, dengan tangannya, yakni di sini Isa bin Maryam. Maka darahnya diperlihatkan kepada mereka pada lembingnya. Jadi Nabi Isa, dalam riwayat lain nanti, Nabi Isa ni turun dari langit ketika mana tentera Mahdi di Syria ketika itu, dalam satu kawasan yang terkepung oleh tentera Dajjal. Waktu subuh, malam yang panjang, waktu subuh, bila mereka nak salat subuh tu, tiba-tiba cahaya muncul dari langit turun. Nabi Isa turun dalam keadaan berpegang pada bahu dua malaikat bersayap. Dan rambut dia tu kelihatan basah macam baru lepas mandi. Itu yang hadis cerita. Lagu mana? Wallahu alam lah. Tak boleh nak cerita lah lagu mana. Jadi bila turun tu, Al-Mahdi pun pergi belakang untuk nak bagi ruang pada Nabi Isa jadi imam. Nabi Isa kata, tak, ini umat kamu, kamulah jadi imam. Ini menunjukkan bahawa Nabi Isa pun akan ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia turun di akhir zaman, tapi dia ikut syariat Nabi Muhammad. Maka selepas daripada itu, Nabi Isa ni akan pergi bunuh Dajjal dengan senjata khas. Pergi bunuh Dajjal. Hanya Nabi Isa boleh bunuh Dajjal. Dan Dajjal bila tahu Nabi Isa telah turun, dia larilah. Dia lari ke timur, Nabi Isa ada di sana. Dia lari ke barat, Nabi Isa ada di sana. Tak boleh lari. Dan sekali dia pun dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Baik. Satu lagi hadis ataupun satu lagi kisah
yang dimasukkan dalam bab ini adalah an Yusayr bin Jabir qala hajat rihun hamra'u bil Kufah faja'a rajulun laysa lahu hijjirai illa ya Abdullah bin Mas'ud ja'at as-sa'ah qala فقعد وكان متكئا فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشأم فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام قلت الروم تعني قال نعم وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة ويقتتلون حتى يحزر بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. Daripada Yusayr bin Jabir radhiyallahu anhu katanya, angin merah bertiup di Kufah. Lalu datang seorang lelaki yang tidak ada perkataan yang diulang-ulang kecuali wahai Abdullah bin Mas'ud telah datang kiamat. Katanya Ibni Mas'ud, maksudnya peristiwa ini berlaku pada zaman sahabat lagi lah, iaitu Abdullah bin Mas'ud hidup lagi. Satu masa berlaku angin merah bertiup, mungkin ribut ke, mungkin angin biasa ke, tapi ia telah menyebabkan kegemparan lah. Ada sahabat yang terkejut, maka dia pun segera pergi cari Abdullah bin Mas'ud dan berkata, kiamat telah datang. Aqimus sa'ah, dia kata. Ni apa dia ni? Faja'a rajul laysa hijra illa ya Abdul Mas'ud ja'atis sa'ah, telah datang kiamat, telah tiba kiamat lah. Dia terkejut dengan fenomena tersebut. Baik, macam kita tempoh hari lah, bila berlaku COVID tu, dah ada dah orang kata kiamat dah ni. Ada tak sabar nak kiamat, pelik sungguh Tak sabarlah dulu. Contohnya sama juga macam dalam sejarah dulu pada zaman Baghdad bila Tartar menyerang Baghdad, benda sama juga. Disebabkan dahsyat sangat serangan tersebut, maka sebagian ulama kata inilah Ya'juj Ma'juj, kita akan kiamat dah. Sebab tak tertanggung kedahsyatan serangan daripada Tartar, kejahatan yang mereka buat. Baik, apa berlaku kemudian? Kata Ibn Mas'ud, maka dia duduk dan sebelumnya dia bersandar. Lalu berkata, sesungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi. Maksud Ibn Mas'ud ni, yang asalnya duduk bersandar, bangun. Dia duduk. Sebelumnya dia bersandar, lepas tu dia duduk. Lalu berkata, sesungguhnya hari kiamat la taqumus sa'ah hatta, tidak akan terjadi sehingga harta pusaka tapi tak dapat. Ini dia guna la taqumus sa'ah hatta la yusmu miras. Ni okey betul. Miras ni mawaris wala yufraha bi ghanimatin. Tidak dibahagikan dan tidak bergembira dengan harta rampasan perang. Okey, kiamat tidak akan berlaku sehingga harta pusaka tidak dibahagikan dan orang Islam tidak bergembira dengan harta rampasan perang. Kemudian dia memberi isyarat dengan tangan ke Syam. Lalu berkata, musuh berkumpul untuk menyerang mereka. Aku, yakni Yusayr bertanya, adakah kamu maksudkan Rom? Katanya ya, sebab Syam, yakni Syria, Jordan hari ini, Palestin dengan Lebanon, itu empat itu dataran Syam. Dia punya jiran adalah Rom. Dan mereka semua Syam ini sebelum Muawiyah ibn Abi Sufyan jadi gubernur, Syam itu di bawah taklukan Rom. Di bawah taklukan Rom. Sehinggalah tentera Islam membebaskannya sampai hari inilah. Baik. Jadi Yusayr tanya, adakah Rom?
Katanya ya, yakni Ibn Mas'ud kata ya. Dan ketika itu terjadi perang yang amat dahsyat. Maka kaum muslimin mengambil perjanjian maut dengan sekumpulan tentera. Tidak akan kembali kecuali menang. Tentera pada masa itu telah berbai'ah, berjanji, mereka tak akan kembali melainkan menang ataupun mati. Maksudnya mereka memang nak mati. Memang berperang tu untuk syahid. Mereka tak akan balik melainkan menang ataupun mati. Lalu mereka berperang sehingga terhalang dengan malam, maka mereka ini dan mereka ini kembali. Semuanya tidak beroleh kemenangan dan habis perjanjian. Tetapi ketika peperangan itu berlaku, sama-sama kuat dan tidak ada pihak yang menang. Bila malam menjelang, dan zaman tu kita kena tahu peperangan sudah terjadi macam zaman klasik, zaman tradisional dulu. Tak ada lampu, tak ada senjata canggih-manggih. Memang guna senjata bare hand lah kita kata. Bare hand, guna parang ke pisau apa semua begini lah. Jadi bila tidak ada pihak yang menang, masing-masing balik seri lah soalan yang begitu. Sebab janji tentera Islam sama ada mereka benar ataupun mati. Syahid. So apa yang berlaku dua-dua tak jadi. Kalah tidak, menang tidak, maka mereka berbalik. Summa yashtaritul muslimuna syuratatan lil maut la tarji'u illa ghalibatan fayaqtatiluna hatta yahjuza bainahumul lail fayafi'u haula'i wa haula'i kullun ghairu ghalibin wa tafna syurtah. Kemudian hari kedua kaum muslimin mengambil perjanjian maut kepada sekumpulan tentera. Tidak akan kembali kecuali menang. Lalu mereka berperang sehingga terhalang dengan malam. Maka mereka ini dan mereka ini kembali. Semuanya tidak beroleh kemenangan dan habis perjanjian. Jadi, yang mana tak mati itu balik. Sebabnya tak menang dua-dua. Masih lagi, tak menang lagi. Baik. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يمسوا فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. Benda samalah berulang. Kemudian hari ketiga pula, kaum muslimin mengambil perjanjian maut juga. Nak pergi perang tu, kami akan bawa kemenangan ataupun kami akan mati. Nah, itu cara orang berperang dulu lah. Dia nak. Tak ada dah. Memang nilai nyawa dia tu untuk Allah. Fisabilillah dah. Kalau tak mati tu sedih. Kalau tak mati tu sedih. Allah, kenapalah. Sebab tahu besarnya kematian ataupun kenikmatan syahid fisabilillah tu. Lalu mereka berperang hingga terhalang dengan malam. Maka mereka ini dan mereka ini kembali. Semuanya tidak beroleh kemenangan dan habis perjanjian. Kerjanya untuk peperangan itu saja. Untuk satu peperangan. Dia punya bai'ah ke perjanjian ke dengan pemimpin dia masa itu adalah satu peperangan saja. Baik. Penutupnya. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَيَجْعَلُ اللَّهُ الدَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ فَيَقْتُلُونَ مَقْتَلَةً إِمَّا قَالَ لَا يُرَى مِثْلُهَا وَإِمَّا قَالَ لَمْ يُرَى مِثْلُهَا حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنَبَاتِهِمْ فَمَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّى يُخِرَّ مَيْتًا فَيَتَعَادُّ بَنُو الْأَبْ كَانُوا 100 فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ فَبِأَيِّ غَنِيمَةٍ يُفْرَحُ أَوْ أَيُّ مِيرَاثٍ يُقَاسَمُ. Apabila hari keempat masuk, ahli Islam yang masih ada bangkit menyerang mereka. Lalu Allah menjadikan kekalahan atas mereka. Mereka melakukan peperangan yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Sehingga burung yang terbang di sisi mereka tidak melewati mereka, melainkan ia jatuh lalu mati. Dahsyat sangat kesan peperangan tersebut. Maka Banu Al-Abi bermusuhan. Mereka selama 100 orang. Maka tidak tinggal daripada mereka melainkan 1 orang. Oleh itu harta rampasan yang menggembirakan atau peninggalan yang dibahagikan. Kalau dah 100 orang berperang,
tinggal seorang je semua mati. Jadi adakah harta rampasan orang yang dia mengembirakan dia? Ni nak waris siapa gitu, Baik, kita tengok lagi. فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعُوا بِبَأْسٍ وَأَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمُ الصَّرِيخُ إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَهُمْ فِي ذَرَارِيِّهِمْ فَيَرْفُضُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ فَيُقْبِلُونَ فَيَبْعَثُونَ عَشَرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من يومئذ. Baik. Tiba-tiba terdengar kemudaratan yang lebih besar daripada itu. Mereka didatangi teriakan, sesungguhnya Dajjal telah meninggalkan wanita-wanita dan kanak-kanak mereka. Maka mereka membuang apa yang ada di tangannya dan mereka datang lalu mengiris 10 tentera berkuda untuk meninjau keadaan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui nama-nama mereka atau nama bapa-bapa mereka dan warna kuda-kuda mereka. Mereka adalah sebaik-baik pasukan berkuda atas muka bumi pada hari ini. Ceritanya abstrak, agak mencapah situ sini. Jadi ni masalahnya kalau kita pandai-pandai syarah hurai, dia jadi macam-macam lah. 10 tu ni siapa dia ni? Orang ni sebenarnya adalah Knight Templar. Pula mari mana? Jadi lebih baiklah kita stick dengan zahir hadis dan kita tengok apa ulasan ulama dan kita berhenti setakat tu dulu sebelum kita pergi lebih jauh dan seumpamanya. Cuma menariknya di sini bila Rasulullah kata Rasulullah tahu siapakah orang yang maksudnya Rasulullah telah dibuka hijab untuk tahu siapakah yang dipilih untuk menjadi 10 tentera yang dihantar tadi. Itulah tentera berkuda ni. Dan ini menyebabkan saya teringat bila kita kongsi, kita bincang melalui page Ustaz Zul tempoh hari Kak Liza. Saya tengok Kak Liza ada itu. Bila ada sahabat kita tanya soalan berkaitan dengan bila Rasulullah mimpi, kita bincang mimpi kan. Ada dua keadaan. Rasulullah tengok syurga neraka ni pertama dalam mimpi, yang kedua melalui Isra Mi'raj. Baik. Jadi soalan yang muncul adalah, siapa dia tanya itu? Rasulullah. Dia kata bermaksud ketika ini sudah ada orang yang diazab dalam neraka. Maksudnya masa ni dah ada dah orang diazab dalam neraka. Saya pun macam alamak, macam mana nak jawab ni? Memang saya tak ada jawapan. Ustaz Zul pun jawab pada saya, jawapan Ustaz Zul agak umum tapi tidak mendalam lagi sebenarnya. Tidak mendalam lagi sebenarnya. Maksudnya tidak memuaskanlah saya sendiri pun. Saya sebutlah pasal Rasulullah pun adalah yang Ustaz Zul jawab itu macam mana? Beberapa contoh Rasulullah pun tengok ada orang yang sudah masuk syurga apa semua itu gini. Saya tak puas hati, saya pun bawa soalan tu dalam grup asatizah lah. Dr. Zahruddin, Ustaz Abdullah Bukhari, Ustaz Usni, semua dalam tu. Asatizah mursyid saya pun tanya dalam tu. Saya copy paste soalan tu betul-betul, saya masuk dalam tu. Tanya. Sebab saya pun nak tahu jawapan juga. Jadi, masa tu Ustaz Abdullah Bukhari jawab, ada pandangan yang kata bahawa apa dia? Masa Rasulullah dalam mimpi dan juga Isra Mi'raj ni sebenarnya yang ditunjuk tu bukan hakiki lagi. Seolah-olah gambaran sebagaimana Rasulullah ketika inilah, ketika banyak Rasul ditunjukkan alam gaib dan juga masa depan. Jadi ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj pun yang vision yang Rasulullah tengok tu bukan hakiki manusia yang sedang dibakar ke apa semua, tapi lebih kepada satu vision tentang masa depan dan seumpamanya. Istilahnya adalah apa dia? Macam ditunjukkan satu wayang
Itu kiasannya, bukan sebenarnya tepat ni, satu pandangan kata gitu. Seolah-olah ditengokkan satu video, satu tayangan. Cuma di sini Dr. Zahruddin Abdul Rahman tak setuju. Dalam grup tu, Dr. Zahruddin tak setuju. Ini menariknya, kalangan kami ni boleh setuju tak setuju ya. Kami tak wahabikan satu sama lain lah. Jadi Dr. Zahruddin kebetulan lama dia tak komen dalam grup kami tu. Tiba-tiba dia komen hari tu. Dah bertahun ni tak komen dalam tu. Tiba-tiba dia buka mulut dalam grup tu. Dia kata, tak betul tu kalau kita nak guna, maksudnya kita nak guna piawaian atas muka bumi untuk bercakap tentang Rasulullah yang pergi ke dalam mimpi ataupun ke Isra' Mi'raj tempoh hari. Dan kita nak kaitkan bahawa visual macam TV apa semua tu, pada Dr. Zahruddin tak berapa tepat, tak boleh macam tu. Jadi kalau kita kata begitu, seolah kita dah macam tarik realiti tadi, macam nak suruh faham cara atas muka bumi. Tapi bagi orang yang tahu bahawa ia hanya kiasan, tak ada masalah sebenarnya. Sebab vision lah, Rasulullah divisionkan, dibuka vision itu. Jadi dia kata sepatutnya kita kena jawab, dia datangkan satu link bahawa ianya adalah kuasa Allah. Allah nak tunjuk pada Nabi Muhammad beginilah cara orang diazab. Sebab dalam mimpi Rasulullah tu kan ada orang yang dipecah kepala, ada orang robek mulut dia. Dalam hadis kita baca dalam kitab ni kan, awal-awal itu ada orang yang berzina tu yang digoreng dalam puli besar tu. Jadi adakah sekarang ni soalannya sudah ada orang yang dihukum itu? Kan? Jadi jawapan pertama adalah ia visionize. Memang Allah Ta'ala bawa berjalan tu sebagai vision. Sebagaimana Allah tunjuk mukjizat-mukjizat yang lain, Allah buka hijab Rasulullah untuk tengok hal-hal tersebut berlaku. Dan satu keadaan lain, jawapan yang lebih solid adalah menjadi kuasa Allah, wallahu alam, macam mana Allah buat. Tapi sebagaimana nas sebut lagu tu, maka kita pun beriman Rasulullah melihat lagu tu. Rasulullah, Allah dah hukum ke manusia dah ada neraka, wallahu alam, kita tak tahu. Tapi ternyata Rasulullah tengok ada orang dibakar dalam tu dan seumpamanya. Itu dua set jawapan yang berbeza, tapi kedua-duanya boleh kita terima ya. Kedua-duanya boleh kita terima. Wallahu alam. Ada tak orang lain ada jawapan lagi? Kak Lina ke siapakah yang boleh bagi? Okey, Kak Ajra kata saya pun pegang pendapat mengatakan Rasulullah melihat syurga neraka yang akan dihuni pada masa depan. Jadi visionless lah. Sebagaimana Allah Ta'ala buka pada Rasulullah vision yang lain, maka yang itu juga begitu. Wallahu alam. Kak Lina kata apa ni? Realiti dalam masa Allah berlainan kita, ya, pada Allah di langit itu je berlaku, ya betul. Ini pun betul juga. Jadi nak kata salah betul pun, dua-dua betul. Jadi, wallahu alam, kita semua. Ya, Kak Lina. Dia kena tahu macam ni Ustaz, sebab bagi Allah kan, Allah wujudkan cipta bumi ni dalam 6 masa kan. Masa 6 tu sebenarnya kalau kat bumi relatifnya dia berbilion tahun, tapi sebenarnya macam sekelip mata je bagi Allah. Apa-apa yang berlaku kat dunia macam 1 saat ataupun 0.0 berapa saat je sebenarnya. Baik. Kita tak dapat nak bayangkan. Itu tapi pun tafsiran tu, Kak Lina. Ya. Itu pun tafsiran lagi tu. Hakikat sebenarnya kita tak tahu 6 masa tu. Semestinya bukan 6 hari macam 24 jam kita hari ni. Semestinya bukan. Tak terfikir. Dan kita tak tahu ia bermaksud 6 bilion tahun ataupun nak saat per second ataupun 0.0006 tadi. Akhirnya kita kena kata Allah sebut sittati ayyam, wallahu a'lam, hakikatnya sittati ayyam lagu mana. Sebab akhirnya kita kena beriman bahawa kun fayakun. Jadi sebenarnya pengajaran besar, ibrah besar daripada perkara ini adalah Allah nak bagi tahu kamu memang takkan mampu faham. Kamu takkan mampu faham. Cuma kamu boleh faham setakat apa yang ada dalam teks wahyu yang aku bagi, dah khalas. Selagi kamu tak lari daripada konteks ayat tu, cukup memadai dah tu. Kalau pergi lebih lagi, jadi batiniyah. Jadi batiniyah. Tu. Jadi limitasi tu penting. Limitasi kajian kan. Kita buat kajian apa semua. Okey, wallahu a'lam. Jadi paling tidak saya ada 2 set jawapan yang kalau orang tanya soalan yang sama lepas ni, kita tak ada soalan jawapan muktamad, tak ada. Kita kata tak ada.
Cuma ada A berpendapat begini, B berpendapat gini. Okeylah. Nah, yang masa dia tanya tu tengah amam saya. Alamak. Ya juga ya tak terfikir. Yalah Rasulullah dah tengok kan orang ni neraka, orang ni syurga, ni apa. So sebenarnya Allah Ta'ala dah sumbat ke kalau Ustaz Zul kata melainkan hal-hal yang istimewa. Contohnya Firaun, Haman apa semua tu, mereka sudah dimasukkan neraka. Saya rasa tak juga, mereka di alam barzakh. Sebab Ustaz Zul kias dengan burung hijau, tembolok burung hijau, roh orang mati syahid dalam perut burung hijau tu. Itu kalau kita nak kiaskan yang tu, mereka tak berada dalam syurga. Mereka hanya masuk makan minum dan kemudian mereka keluar balik. Sebab serang mereka tergantung di arasy Allah. Hakikatnya mereka tak duduk dalam syurga lagi. Mereka tak duduk dalam syurga. Mereka hanya pergi makan minum keluar, makan minum keluar. Nampak tak? Jadi akhirnya wallahu a'lam. Kita beriman dengan teks, bukan teks, maksudnya wahyu tu sebenarnya yang diberi, dan setakat kefahaman yang kita boleh bagaimana ulama tunjuk, itu je lah. Ya? Wallahu a'lam. Baik. Tapi kalau siapa ada pandangan yang lebih baik, boleh share. Siapa-siapa yang ada pandangan lebih baik, boleh share, boleh lukis kalau nak lukis. Okey, kita pergi sikit lagi. Hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim dalam Kitabul Fitan wa Asyratus Sa'ah bab fi fathi Qustuntiniyah wa khurujid Dajjal wa nuzul Isa bin Maryam. Bab pembukaan Konstantin pun entah betul ke Konstantinopel atau Islam hari ini. Konstantinopel. Nah, ataupun Istanbul. Yang maksudnya adalah Istanbul. Istanbul. Nah, baik. Tapi Konstantiniyah sudah dibuka pada tahun 453. Muhammad Al-Fatih lah, Muhammad Al-Fatih. Tapi adakah yang dimaksudkan Konstantiniyah di sini adalah peristiwa Muhammad Al-Fatih? Wallahu a'lam. Nah. Oh, lega boleh melukis rasa puas. Kalau tidak jadi macam terencak sikit. Okey, baik. Hadis yang kedua tadi nombornya 2897. Baik. Ibu-ibu sekalian, kalau tak puas hati, saya syorkan kan kita ada di sini Darul Kautsar. Boleh nampak ni tak? Kumpulan web Darul Kautsar ni. Okey. Puas hati apa yang kita belajar hari ni, nak dengar lebih lagi pasal Dajjal apa semua ni. Okey, tekan syarah hadis ni. Tekan syarah hadis tu Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Jami' Tirmizi. Tekan Sahih Muslim. Baik, Sahih Muslim ni yang merah ni yang ada video. Okey, kita bab apa tadi? Asyratus Sa'ah, sifat hari kiamat, syurga dan neraka. Bab tadi bab apa? Sekejap. Kita tengok balik. Kitabul Fitan wa Asyratus Sa'ah. Kitabul Fitan wa Asyratus Sa'ah. Mana ni tak nampak ni. Kitabul Fitan wa Asyratus Sa'ah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ibn Sayyad bla 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 bla. Ni orang Rom datang dalam satu peperangan yang banyak, berlaku pembunuhan sebelum keluarnya Dajjal. Situ kita syarah hadisnya. Anda senang Abu Bakrah, orang Rom keluar. Hanyalah dah hadis kita belajar dah ni. Nampak ni? Jadi boleh dengar. Untuk lebih jelas lagi berdasarkan huraian Ahlul Hadis.
Tapi alul hadis punya method lah ni. Alul hadis punya method. Siapa yang rajin sikit boleh. Share link boleh. Saya bagi. Copy. Mana dah kita punya kotak ni? Ni. Cuma kena pakai Kelantan sikit lah. Maulana Asri ni bila dia ceramah di Kelantan, dia pekat sikit. Kalau nak tahu lebih lanjut dengan syarah yang paling selamat menurut ahlul hadis. Tidak syarah ikut apa nama? Ahli konspirasi, tidak. Dan seumpamanya. Okey, baik. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim Kitabul Fitan wa Asyratus Sa'ah juga, bab iqbalir rumi fi kasratil qatli inda khurujid dajjal. Samalah tadi, dalam bab yang sama tadi. Boleh tengok belakang. Nombor hadisnya 2899. Teks di akhir hadis menunjukkan bahawa ia adalah perkataan Rasulullah dan bukannya daripada perkataan Ibn Mas'ud. Hadis Ibn Mas'ud sedang cerita balik. Dia cerita situasi yang dia terima. Di hujung tu baru dia masukkan hadis Rasulullah. Maka tetaplah ia dikira sebagai hadis. Cuma konteksnya Ibn Mas'ud sedang menceritakan situasi di Madinah ketika itu. Ada orang mari jumpa dia kata, kiamat sudah berlaku. Kiamat sudah berlaku. Maka Ibn Mas'ud bangun, la taqumus sa'ah. Jangan kamu duk tengok. Kamu tengoklah benda pelik macam mana pun, maka ditegaskan, kiamat tak akan berlaku, melainkan. Jadi, maka kita pun kena lagu tu lah. Bila orang kata, kiamat dah ni sebab apa? Dah perperang dah Syria, Palestin kena. Maka kita tengok. Hadis-hadis yang ada la taqumus sa'ah ni, aku tak berlaku. La taqumu. Teruk sangat La taqumu. Sa'ah. Ada sa'ah ni dah berlaku. Ni bagus ni mak buku ni. Semua hadis yang ada la taqumus sa'ah kita keluarkan. Maksudnya dah berlaku tak? Walaupun tanda kiamat tu banyak, tapi yang betul-betul ada kalimah la taqumus sa'ah. Itu maksud dia. Okey, itulah konfusi sikit. Awal hadis kedua tu tak ada qala Rasulullah, siapa lelaki yang bercakap. Okey, Kalina. Okey, Ibnu Mas'ud Kalina Ibnu Mas'ud sedang menceritakan balik. Baik, intipati dan pengajaran kisah hadis. Hadis ini dan seumpamanya menunjukkan kepada kita sebahagian faedah hadis-hadis yang menyebutkan tentang perkara gaib yang akan datang. Perkara gaib yang akan datang. Nampak? Maka ia mengandungi berita gembira bagi kaum muslimin bahawa Islam kekal hingga terjadinya kiamat. Ini pun kurang tepat sebenarnya. Islam tu memang kekal, tapi orang Islam dia tak akan berlaku sampai kiamat. Orang Islam tak cukup 10 tanda besar. Antara tanda berapa? 6, 7 tu. Kan? Angin lembut yang bertiup tu dari Syam yang mematikan, orang Islam mati belaka dah masa tu. Maksudnya ketika kiamat berlaku ni tak ada dah orang Islam. Ketika berlakunya tiupan sangkakala pertama dan matahari terbit dari barat, tidak ada dah orang Islam masa tu Okey, dan kaum muslimin akan tetap memiliki kekuatan yang akan menentang dan menewaskan kekuatan besar, kafir lah masa tu. Pengenalan mengenai al-malhamah, iaitu peperangan terbesar yang terjadi sepanjang sejarah manusia. Penentuan tempat bala tentera yang berperang, penetapan tempat setiap kepimpinan kedua-dua belah pihak, serta bilangan tentera dan sebagainya. Ini hanya dua, iaitu Muslim, tentera Muslim dan kafir. Dua saja. Ada yang kafir ni telah Islam, maka tu marah tu. Dan ada golongan munafik daripada kalangan Muslim ni pun telah pergi kafir. So yang ada masa tu solid, kalau bukan Islam maka kafir. Dua saja. Ikut Mahdi dengan Isa, ada pengikut Dajjal. Dua tu saja. Ketiga, wajib membetulkan kesalahan ilmiah yang terjadi di sisi orang awam
dan mereka yang tidak mengetahui perkara gaib yang akan datang. Dah ada contoh dah. Zaman sahabat lagi dah ada dah orang macam duk bawa cerita, bawa mulut, kiamat akan berlaku, kiamat akan berlaku. So, zaman kita ni jangan pelik lah, orang yang sama pun ada. Dan mereka ni biasanya daripada kalangan orang awam yang jahil lah. Dia tengok benda sikit-sikit, macam itulah berlakunya, apa dah? Berlakunya, ialah COVID ke apa semua, oh kiamat, kiamat, kiamat. Padahal tanda kiamat banyak lagi tak ada. Lagi sebagai orang belajar macam kita, sepatutnya kita tak mungkin lah, takkanlah kiamat nak berlaku dah. Tapi kita tahulah benda tu adalah musibah juga. Ya, bukannya nak buat pala tahu. dia nak menjadi orang yang pertama meniupkan semboyan, itu saja. Kita pun pernah terlibat lah benda tu kan. Awal-awal ada medsos dulu kan. Nak jadi orang yang pertama memberitahu. So, nampaklah kita punya kelebihan di situ kan. Tapi lama-lama, lepas share-share, salah. Nak kena delete balik, malu juga. So, lama-lama tak jadilah. Tak apalah. Jadi wajib membetulkan kesalahan ilmiah terjadi sisi orang yang mereka tidak mengetahui perkara ini yang akan datang. Siapa ni? Orang jahil, orang yang tidak mengaji dan seumpamanya. Bagi orang mengaji macam kita, bila orang kata kiamat dah ni gini-gini, kita pun kata, kiamat ni banyak tanda. Dah banyak lagi tanda tak keluar. Tengok hadis la takum musa'ah tu ada ke tidak tu. Nampak? So, kita tak nafikan bahawa benda tu tak elok apa semua. Tapi untuk membuat kesimpulan, kiamat nak berlaku, macam esok dah kiamat ni. Nak kalau dengar setengah-setengah ustaz ceramah tu, macam kiamat nak berlaku minggu depan dah tuan tu. Di akhirnya, okeylah, di belakang tu ada tabung sikit, tuan-tuan sebelum kiamat berlaku ni, derma lah pada saya. Kita kata, kuat juga. Nah, kalau ada yang macam tu, kita nak suka lah. Baik, kemudiannya, maka lelaki yang datang kepada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu mendakwakan bahawa hari kiamat telah terjadi ataupun akan terjadi ataupun dekat nak terjadi. Lalu Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu membetulkan kesalahan itu dan beralasan bahawa ia tidak akan terjadi sebelum terjadi tanda-tanda. Jadi kita guna kata Ibni Mas'ud ni. Ibni Mas'ud. Kita guna. Jadi kalau lepas ni kalau orang dengar ceramah orang kata kiamat ni, kita tahu banyak lagi tanda tak keluar ni. Dah banyak tanda keluar, tapi banyak lagi tak keluar. Tidak akan berlaku kiamat. La takum musa'ah. Siapa kata? Rasulullah kata. Tidak mungkin kiamat akan berlaku, melainkan tanda-tanda dia ni semuanya keluar. Gitu lah. Betul Kak Lina, tanda kecil banyak berlaku. Bahkan tanda yang pertama kalau kita baca buku Syekh Abdul Rahman Al-Arifi tu, Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arifi, Nihayatul Alam, Asyratus Sa'ah. Dr. Zaimi duk baca juga kan. Dr. Basit baca lama dah khatam. Tanda pertama apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal lagi lah. Maksudnya banyak lagi tanda akan datang. Banyak lagi tanda yang akan datang kemudian insya-Allah. Ya, itu tanda besar. Tanda-tanda besar, bila saja berlaku satu tanda besar, tanda-tanda besar yang lain akan ikut macam serbeh pula. Biji tasbih. Biji tasbih yang luruk daripada dia punya ikatan. Baik, kita tengok lagi keempat, kenyataan bahawa tentera Islam sedikit ketika bermulanya peperangan, lalu pahlawan-pahlawan Islam yang sedikit meneruskan perjuangan bermati-matian sampai pada kemuncaknya di sisi orang-orang yang bersumpah setia untuk berperang sehingga menang ataupun mati syahid. Dalam kes kami akan ada menang ataupun mati. Dua saja. Tapi rupa-rupanya banyak peperangan tu seri. Jadi seri baliklah sudu. Lawan pula esok. Madinatul Munawwarah akan kekal dalam keadaan agung sehingga terjadi hari kiamat. Yang demikian ditunjukkan bahawa tentera pejuang yang akan keluar untuk menentang Rom berkumpul di Madinatul Munawwarah dan mereka bertolak dari sana sehingga perjalanannya meliputi Al-Ghautah berhampiran Damsyik. Baik. Maka Rom ni Rom dulu ke Rom bila? Maka adalah setengah daripada kebahagiaan pengkaji juga atau Rom ni adalah barat pada hari ini.
Duk jahat pada kita ni, mereka lah apa semua tu, plus Zionis apa semua tu, maka mereka katakan Allah Rom ini adalah baik. Wallahu a'lam. Kalau kita tengok perkembangan semasa, memanglah di mana? Di Palestin ramai mati. Berapa belas ribu dah ni? 10,000 lebih lah. Berapa belas ribu dah. Tu yang ditahu, yang tak tahu berapa. Tapi kemasukan Islam di barat, di kalangan pempengaruh mereka apa semua. So, kalau kita berdoa supaya kalau yang masuk di Palestin, masuk Islam di barat, ke depannya, hari tu mereka dah mula baca Quran berlakon. Maka tak mustahil satu masa barat ni jadi negara Islam, kita kata contoh. Contohlah 50-100 tahun lagi Amerika Syarikat, UK jadi negara umat Islam paling ramai. Adakah Rom ketika itu mereka lagi? Pernah kita terfikir tak? Kalau tiba-tiba di Amerika Syarikat apa semua tu, umat Islam jadi umat yang kedua ataupun yang pertama ramai. Adakah Rom ketika itu adalah mereka lagi yang kata berlawan dengan tentera Islam ni? Entah kita Rom masa tu. A'udzubillah min dzalik. Nampak tak? Jadi untuk nak kiyah-kiyah begitu tu agak bahayalah. Dia akan jadi pelbagai telahan yang tidak tepat lah. Dan seumpamanya. Baik. Yang keenam, kurangnya bangsa Arab pada akhir zaman dan agama ini dibawa oleh selain bangsa Arab. Tamim, tanah, Mim Melayu. Selesai soalan. Sebab apa? Keturunan Qaturah. Jadi kita ni daripada Ibrahim. Daripada Ibrahim ni lahir Sarah. Sarah ni kemudian beranak Yaqub, ada Ishak. Ini Yaqub. Bani Israel. Dan ini beranak siapa dah? Siti Hajar. Jadi Ismail. Jadi Bani Arab. Jadi Korah. Bini ketiga Ibrahim. Ni tengah siapa dia tak tahu ni. Putri Gemalai Sakti Cahaya Indah Rupawan apa benda ni. Jadi Bani Melayu. Jadi kita ni sepupu dengan bangsa Arab, dengan bangsa apa nama Yahudi. Tapi tengok kau muka tu Jadi hidup pesek belakang ni payah nak kata. At least Arab dengan ataupun Bani Yahudi, Zionis ke bukan Zionis ke dengan Arab ni nampaklah juga sama. Hidung apa semua tu. Ni jadi semitik juga. La ilaha illallah. Semua daripada Ibrahim alaihi salam. Kita ni daripada Adam belakang. Anak Nabi belakang kita. Abal Bashar apa soal? Keturunan Nabi belakang kita. Nabi Adam. Allah Akbar. Baik, kurangnya bangsa Arab pada akhir zaman. Tapi Bani Tamim memang ada. Hadis sahih. Kita dah bincang dulu dalam buku Dr. Umar. Ingat lagi tak? Zakat Bani Tamim istimewa berbanding dengan Bani lain dan seumpamanya. Hadis itu sahih. Ada 1-2 hadis yang sahih. Tapi untuk mengaitkan Bani Tamim dengan orang Melayu itu sangat meleset lah. Tak mungkin. Dulu Arqam bawa pemuda Bani Tamim. Orang Arqam lah. Pemuda Bani Tamim. Itu memang. Ini masalah berinteraksi dengan hal-hal gaib. Kurangnya bangsa Arab pada akhir zaman dan agama ini dibawa oleh selain bangsa Arab. Bahkan sebenarnya pada zaman awal lagi yang banyak bawa Islam ni Farsi. Farsi. Tapi walaupun orang Farsi, keturunannya sahabat Rasulullah. Faham tak? Kan dulu bila berperang apa semua ni mereka keluar. Bila keluar ni tak balik-balik dah mati semua. Dan sebahagiannya mustautin di sana, beranak, kahwin apa semua. Jadi walaupun mereka orang Farsi, mereka orang Uzbekistan, Tan mana tu, orang ujung-ujung kat Cina mana tu, tapi sebenarnya mereka keturunan para sahabat Rasulullah.
Sebahagiannya Arab, sebahagiannya Farsi, sebahagiannya Afrika, boleh belaka. Mereka lah yang memperjuangkan agama ini pada ketika itu. Keadaan ini banyak terjadi dalam peperangan tercetus. Maka Al-Qudus kembali ke tangan kaum muslimin setelah dikuasai Salibiyin. Apa dia? Kristian lah. Kristian dan Salibiyin. Melalui pimpinan Salahuddin Al-Qurdi dan Al-Malik bin Qutus. Saifuddin Qutus kan. Dan orang-orang yang menewaskan Tatar din Ainjal. Berdasarkan hal ini, dikasihkan peristiwa ini adalah peristiwa ketika zaman Salahuddin Al-Ayyubi lagi. Tok Syekh ni kita kata ni. Bukan akhir zaman pun, tapi in between akhir zaman. Dah berlaku dah. Tapi itu salah satu pandangan pun. Tak semestinya. Masih lagi terbuka. Cuma, memang terbuktilah sepanjang dinasti Islam. Dinasti Islam lepas Abbasiyah dan Umayyah, yang lain-lain itu so macam barbar lah, Tartar lah, kemudian apa nama Salahuddin Al-Ayyubi apa dia? Kurdi, orang Kurdi. Kalau orang Turki itu, orang At-Turk, Turki dia lain pula tu, Mamalik dan seumpamanya. Tapi Islam lah ke? Islam lah ke? Cuma walaupun mereka ni bukan Arab secara ni, tapi sebahagian besar mereka adalah sebenarnya keturunan sahabat-sahabat Rasulullah. Arab juga, ada darah-darah Arab sikit, dan seumpamanya. Sentimen mereka tu tinggi lah terhadap benda yang bersabit dengan Rasulullah. Baik, yang ketujuh, hadis-hadis tersebut menceritakan tentang peperangan tradisional. Ni menarik. Bala tentera berperang dengan pedang-pedang, menunggang kuda dan pergelutan bala tentera. Jika pengetahuan ini sah, maka sesungguhnya kekuatan roket, bom dan seumpamanya pada hari ini akan binasa setelah binasa teknologi yang ada pada hari ini dan manusia kembali kepada keadaan mereka sebelum senjata-senjata pemusnah yang kita kenali pada hari ini ada. Jadi, dia cenderung untuk kata sebenarnya di akhir zaman ni peperangan yang berlaku tradisional balik. Guna parang, guna senjata biasa, tak ada dah teknologi ni sebab hancur. Semua itu dah jadi dah ditinggalkan. Sebab tu bila malam tak boleh perang. Bila malam tak boleh perang sebab apa? Lampu tak ada, senjata tak ada. Jadi kena balik dulu. Sebab tradisional. Para pejuang kaum muslimin boleh mengadakan perjanjian setia untuk berperang hingga menang atau mati syahid, sebagaimana Rasulullah SAW membai'ah sahabat-sahabatnya pada hari Hudaybiyah di bawah pohon untuk berjuang hingga menang, tidak melarikan diri dari medan perang, dan perkara seperti ini terjadi pada perang Yarmouk dan selainnya. Cara orang nak meningkatkan semangat jihad lah. Kekalnya agama Nasrani atau Kristian hari ini sehingga akhir zaman. Okey. Akan tetapi agama yang menyimpang ini akan berakhir dan binasa setelah turunnya Isa bin Maryam kerana tidak diterima jizyah daripada seseorang. Jizyah apa dia? Macam cukai lah. Maka ada dua pilihan sahaja, sama ada masuk Islam atau dibunuh. Lalu orang-orang Nasrani memasuki agama Islam dan agama-agama lain binasa pada zamannya. Okey. Hadis-hadis ini akan sampai kepada pemimpin-pemimpin tentera dan bala tentera Islam yang menceburi peperangan pada akhir zaman. Mereka akan mengambil faedah daripadanya dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Dan antara yang hadis-hadis tersebut berjaya meneguhkan mereka dalam peperangan dan perdamaian. Hadis-hadis ini akan sampai dan situasi itu akan dikaitkan kerana mereka menghafal hadis apa semua. Ingat tak kita seorang yang soleh di Madinah ketika Dajjal datang ke Madinah dan nak bunuh semua orang, suruh sembah dia jadi Tuhan, pemuda ni keluar Dajjal bukan Tuhan. Kemudian Dajjal pun belah dua dia.
Belah dua dia. Belah dua ni, belah dari kepala, belah separuh badan, wallahu a'lam. Tapi dia sebut belah. Matilah. Dan Dajjal hidup balik. Hidup balik tu Dajjal bertanya, sekarang kamu percaya aku ada Tuhan? Dajjal ada gitu. Dajjal pun tanya. Nah, macam mana sekarang kamu percaya tak aku ni Tuhan? Nah, Kak Lina okey ke Dajjal ni? Okey. Setelah dia hidup balik, maka Dajjal ni pun tanya dia, macam mana kamu percaya dah aku sekarang ni Tuhan kamu? Pemuda ni kata, aku lebih yakin kamu adalah Dajjal kerana apa yang berlaku ini sebagaimana yang hadis Nabi sebut. Bermaksud hadis Nabi akan sampai ke akhir zaman, insya-Allah. Selagi ada orang Islam dan ada hadis. Maksudnya ketika Dajjal muncul tu ada lagi orang duk teringat ke hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Dan okey, jaya meneguhkan mereka. Okey, okey, adalah komen ni apa ni? Mata dia dua tapi cacat itulah. Okey, dua ni mata dia, yang ni nomor. Yang ni yang terjojol keluar cakap separuh. Keluar. Tapi mata kiri ke mata kanan Wallahu a'lam. Okay. Tak mustahil Ustaz, Islam becoming the fastest growing religion now in West. Lepas tu saya kata kalau kita duduk macam attack sangat barat. Oh, barat ni, barat ni, barat ni, barat ni. Kita tak tahu satu masa nanti, saya optimis barat akan jadi negara umat Islam yang akan ramai juga dengan keadaan semasa ni. Jadi ketika itu kita nak kiaskan segala negara jahat yang menjadi tentera Dajjal ni sebagai barat. Orang Islam tu dah mungkin Islam mereka lebih baik pada kita. Tidak ada agama, akhirnya jadi kata Muslim archipelago. Begitu juga sana. Tak mustahil benda sama boleh berulang. 50K dah, tapi once okey. Okey, semua hidung Yahudi tak cantik Ustaz. Crop habit. Hidung Melayu. Hidung Melayu pun bolehlah. Arab yang ada mungkin sembunyinya ramai munafik. Arab yang ada pun mungkin okey. Hari ni pun nampaklah sikit mereka tak boleh nak bersatu dalam isu Palestin ni kerana kepentingan dunia lah. Banyak kepentingan yang Yahudi pegang. Dan saya syak antara bendanya adalah segala benda-benda kotor yang mereka buat maksiat-maksiat yang mereka buat tu. Jadi raja-raja yang hebat-hebat tu, segala benda kotor yang mereka buat tu Zionis ni duk pegang. Perisikan Zionis duk pegang ni, video ke apa ke. Jadi kalau keluar tu aib lah. Semua Kristian terbelah ni. Nabi Isa turun, dia bunuh semua Kristian, pecahkan semua cross dan juga bunuh semua babi. Hadis lain Baik, Dajjal keluar dulu dan Imam Mahdi keluar atau terbalik. Ni pun khilaf sebenarnya. Khilaf. Kalau ikut bacaan saya, sumber yang sikit saya pegang, sumber yang kita ni, Mahdi turun dulu ataupun Mahdi tu Dajjal tu selisih antara Dajjal ke Mahdi dulu tu. Tapi Nabi Isa confirm selepas tu. Nabi Isa confirm lepas tu. Tapi Dajjal ke Mahdi dulu, saya pun kita nak ambil yang mana tu. Sebab tidak ada catatan yang khusus tentang perkara itu. Dajjal keluar, Dajjal akan berjalan seluruh dunia. Mahdi. Tu tak boleh nak kata juga tu. Tak berani nak kata. Tapi memang ada setengah susunan letak Dajjal keluar dulu dan ada setengah susunan Mahdi keluar dulu. 10 tanda besar terakhir. Mata dia dua. Ya, benar. Ni pun kita bincang dah dulu dalam apa? Buku doktor buku ni bukan.
Buku ni lah. Kak Rizal tanya ni. Wah, Rusia sekarang dikira sebagai Rom juga ke? Wallahu alam. Macam tadilah kita tak boleh nak kata. Sebab kalau kita merujuk kepada mereka tu barat, contohnya Rusia bergaduh dengan Amerika. Rusia tak pernah, Rusia sosialis, dia baik dengan apa nama Korea Utara apa semua ni pula. Dan dia anti dengan Amerika ni apa semua gitu gini kan. Blok kapitalis ni. Jadi nak kata adakah Rusia tu Rom, dan mereka pun ada umat Islam sebenarnya. Umat Islam mereka pun ada juga. Ni Khabib Mogamedov tu Rusia tu. Nah, jadi konteks Rom, kalau zaman dulu Rom tu of course lah. Jelas Romnya adalah kawan tu. Tetapi dalam konteks moden kalau kita kata Rom, negara Rom hari ni, bukan. Kita nak kata barat as a whole, Amerika Syarikat apa semua. Hati-hati juga saya katakan tadi. Sebab kebarangkalian untuk mereka jadi negara umat Islam pada masa depan tu ada. Dia wallahu alam. Tak berani nak kata. Kita tawakuf lah. Tambah pening kenapa Imam Mahdi perang dengan Rom dulu kalau Dajjal dah keluar dan nak masuk Mekah Madinah tapi tak berjaya kerana dijaga malaikat. Ya. Jadi para ulama cubalah susun bagi kefahaman terbaik. Cuma maqasid dalam mempelajari hadis-hadis akhir zaman ini bukan untuk kita tahu hakikat, bukan. Tak mungkin. Sebab benda masa depan. Tak mungkin kita akan faham. Akhirnya adalah untuk kita mengimani bahawa selagi mana benda ni wahyu kata ada dan terbukti sahih, maka kita beriman dengannya. Cuma nak kaji sikit-sikit boleh lah. Cuma yang kita risau tadi lah, terlebih sangat. Bila terlebih sangat ni, macam-macam teori keluar. Last sekali, menantu Donald Trump tu Dajjal. Putera Raja Jordan tu adalah Mahdi. Kita kata berat lah. Lepas tu Dajjal sebenarnya dah ada dah, tapi dia cair. Ni hadis ni tadi kita baca ni. Kan tadi bila dia mencair apa semua dia bergerak. Tu dah jadi. Sekarang ni Dajjal dah ada, tapi dia cair, dia berubah-ubah. Sudah. Nanti macam-macam teorinya. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan? Seterusnya Tamim dari banyak lepas. Saya dah sebahagian ada baca. Bahkan mungkin sebahagian dah siap Google dah mana pulau itu ya. Kata dia Pulau Yaman, siap Google. Dah ada dah cari. Dah ada dah orang buat video. Memang ada orang buat kajian. Ada satu pulau dekat Yaman ni, pokok dia berbeza dengan pokok tempat lain. Dia punya macam-macam lah. Jadi dia yakin Dajjal ada di pulau itu. Ada. Sebab logiknya, dengan segala satelit yang kita ada hari ni, hampir mustahil ada lagi tempat yang boleh terlepas. Sebab ada satelit ni, sampai dia boleh trace berapa meter tanah. Tak tahu ada air ke ada apa. Punya dahsyat satelit ini. Ya. Tapi dahsyat satelit itu MH370 sampai hari ni. Berlaku kemalangan kapal terbang di tengah hutan. Contohnya hutan Pahang ke mana. Nak cari tu susah juga. Ingatkan cepat je boleh jumpa. Susah juga. Bermaksud Allah Ta'ala nak hijabkan Dajjal punya pulau, Ya'juj Ma'juj punya gate. Itu memang kuasa Allah Ta'ala mengatasi segalanya lah. Tapi sampai masa dia keluar, terus duk pusing lah. Kita pula duk cari, duk korek buat apa? Duk cari pulau Dajjal, apa nak berjumpa dengan Dajjal? Duk cari Ya'juj Ma'juj, duk korek bukit sana sini supaya Ya'juj Ma'juj duk keluar cepat. Tak boleh gitu. Wallahu a'lam. Rasa tak sempat dah nak masuk tajuk baru ni. Ada lagi 3 minit je ni. Lina, share sikit setakat ni pembacaan buku Dr. Faisal dah.
Sound. Tak dengar. Tak Zul apa tak? Zul. Nak saya Share sikit. kata Share lah sikit. baru baca semalam. Tapi terus Yelah, setakat tu. melonjak ke yang paling nak tahulah pasal hadis-hadis Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa dan Ya'juj Ma'juj. Okay. Dalam muka surat Setakat yang Kak Lina duk baca, Hmm. selari tak yang apa yang kita duk bincang ni, maksudnya segi manhaj ataupun berbeza? Itulah sebab akak ni macam suka nak membagi timeline, menjawab persoalan-persoalan timeline. Macam tanya tadi kan, which one yang berlaku dulu apa semua tu. Dalam buku Dr. Faisal ni, yang first bahagian tu dia hanya menyenaraikan beberapa topik hadis dan dia nyatakan berapa bilangan hadis dan status hadis tu. Semua yang pasal dalam bawah kitab Malahim ni ada 13 hadis, tapi 2 daripadanya berstatus dhaif. Iaitu hadis yang berkenaan fitnah berlakunya peperangan besar tu dan tentang memerangi bangsa Turki. Kata Dr. Faisal dia dhaif. Tapi memang ada lah Ustaz. Semuanya mula-mula cerita tentang keluarnya Imam Mahdi, Dajjal dulu. Lina tertutup. Sorry, dia tak tahu dia adakah susunan yang Dr. Faisal ni ikut kronologi atau tak, sebab dia ikut topik. Maksudnya cerita tentang Dajjal dulu, lepas tu Imam Mahdi dulu. Tapi bila dia cross tu tak tahu. Dia macam menyenaraikan je hadis-hadis tu. Seems like para ulama dulu tak pentingkan benda tu kan? Ya. Dia just Kalau buat kita layout baca je. Dia layoutkan je hadis gini, kata gini, apa status dia. Syarahannya tak ada sangat pun. Dia tak adalah menjawab soalan-soalan kita ni, dia berkait dengan apa, di mana, siapa, memang tak ada jawapan tu. Pula nak cari benda tu kan? Itu masalah. Sebenarnya nak cari benda tu yang lebih tertarik. Aduh. Wallahu alam, kalau rasa ada keperluan, mungkin boleh dengar lah ni apa nama? Mungkin boleh dengar syarahan Maulana Asri tu balik. Ya saya tu kan bahagian bab Asyratus Sa'ah ataupun bab Malahim apa semua tu dengar balik. Jadi itu cara Imam Bukhari susun dan saya pun yakin Imam Bukhari pun tak pentingkan kronologi tu. Dia lebih pada membahaskan hadis tu kan. Lebih dibahas di peringkat di akhir-akhir bab akhir, Dr. Faisal dia macam nak mensyarahkan lah adakah patut, macam mana kita berinteraksi dengan hadis-hadis tu. Adakah kita patut merelatekan dengan apa yang pemerhatian sekarang ni kan. Macam kita, adakah dia benda yang memang solidly physical memang nampak, macam tulisan, contoh tulisan kafarah tu. Dia punya ni memang tulisan tu memang betul-betul kafar dengan ra. Bukan macam tanda-tanda ke apa. So bagaimana kita nak berinteraksi dan lebih prinsip asasnya kita terima litera dulu. Benda kan? litera, yes. Jadi prinsip asas kita terima litera hadis tu. Betul. Sehinggalah ada tanda-tanda yang mengisyaratkan bahawa ia adalah kiasan. Jadi untuk kita terus, ni hadis ni, ni sebenarnya kiasan ni, tak boleh gitu. Nanti kita dah langgar dia punya step ataupun manhaj. Itu yang jadi kotorah apa semua tu pening tu. Okeylah Kak Lina, masih banyak. Dia satu lagi lah, tak tahulah sure betul ke tak, tapi yelah kat media ni terlalu banyak kan orang share macam-macam. Tapi diorang macam pernah menyatakan, tak tahulah betul ke tak, Syekh Ahmad Yasin sendiri, almarhum, pernah cakap sendiri yang menceritakan ada jemaah yang macam balik daripada masjid ke apa, mereka memang dengar pokok berkata, belakang you all ada
Zionis, ada tentera IOF. Wallahu alam betul ke tak. Tapi Syahmat Yassin Palestin tu lah. ya. Kak Lina pun duduk dalam Dome of Rock lah tu. Ini masjid Kibli lama Ustaz. Okey. Okey, baik-baik. Terima kasih Kak Lina atas sharing keterujaan membaca buku Dr. Faisal tu. Satu karya yang dinanti-nantikan lah untuk membetulkan kita tentang berinteraksi dengan hadiah-hadiah akhir zaman. Wallahu alam. Kak Liza, Kak Syafini, semua-semua. Kalau boleh kita tangguh daripada sini. Boleh Ustaz, dah mungkin 4-3 minit dah ni. Ada kejap sebab asal pun awal Ustaz. Jadi, terima kasih banyak semua. Jazakumullah khairah. Sebab nak berinteraksi dengan hadiah akhir zaman ni, hadiah kita ni kena ada ilmu kan Ustaz. Kita tak boleh terima macam faham ikut akal sendiri. Kalau tidak kan jadi tak betul. Manhaj. Itulah. Metodologi. Jadi, terima kasih banyak semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jazakumullah sekali lagi atas sumbangan pada yanda saya. Tak ingat nak bagi tahu. Gembira sangatlah dia dapat sumbangan tersebut, dan semoga dia guna dengan baiklah. Terima kasih banyak ya semua, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Nak tengok gambar cover, tengok di Facebook lah. Dah Tengok Ustaz, tahniah Ustaz, tahniah. Tahniah Ustaz. Banyak lagi tapi Tahniah Ustaz. sangat. Tak bagus juga. Alhamdulillah. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih keluar ya. Terima kasih semua. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.